Kembali bersama Inklusif. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar. Untuk 20 minit Inklusif pada kali ini kami bersama Menteri Kanan Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir di Inklusif pada kali ini. Terima kasih kembali kepada ATM dan Tuan Syed. Jumpa lagi kita. Kehadiran Datuk Seri besar ertinya untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan dan juga dasar semasa. InsyaAllah. Datuk Seri, latar belakangnya adalah selepas aspirasi keluarga Malaysia 100 hari itu digambarkan pencapaian KKR kementerian ini 100%, hampir dianggap sebagai markah penuh kesempurnaan. Boleh kita jelaskan bagaimana boleh mencapai prestasi sebegitu rupa? Pertama sekali berhubung kait dengan teamwork daripada semua di peringkat kementerian dan juga agensi, dan kita memberi tumpuan pada 4 perkara, dan salah satunya ialah SST. SST ialah surat setuju terima. Untuk kita perbaiki proses, tendering proses, kemudian penilaian, akhirnya untuk memberi kerja kepada para kontraktor yang berjaya. Sebab kita melihat bahawa pasca COVID ini amat penting untuk kita segerakan, untuk kita turunkan projek secepat mungkin, supaya projek yang dapat itu akan mengembangkan ekonomi, bukan saja pada kontraktor, tapi di daerah ataupun di tempat kontrak di mana kontrak itu diberikan, sebab ianya akan ada orang kata nilai gandaan. Bukan saja kontraktor yang akan dapat, bank akan dapat, peguam akan dapat, konsultan akan dapat, kontraktor kecil pun akan dapat limpahan daripada projek yang kita berikan. Sebab itu salah satu tumpuan kita ialah untuk mencari kaedah bagaimana kita boleh mempercepatkan proses SST tersebut. Itu salah satu tumpuan kita, di samping untuk kita perbaiki dari segi pencapaian kita untuk melihat pada jalan berlubang. Kita memberi komitmen seperti kita umumkan setiap kali bahawa kalau ada aduan ataupun kalau kita jumpa jalan berlubang dalam tempoh 24 jam, tampalan sementara akan kita buat. Sebab ini pasti untuk memastikan bahawa keselamatan pengguna akan dapat kita pelihara dan sebagainya. Dan salah satu isu di tapak pembinaan ialah kemalangan di tapak bina ataupun yang melibatkan orang ramai yang melalui tapak bina. Sebab itu garis panduan yang kita nak perbaiki supaya kita dapat mengurangkan kejadian kemalangan di tapak bina. Dan yang keempat ialah isu yang paling digemari oleh rakyat Malaysia berhubung kait dengan tol. Dan sebab itu kita mengadakan perundingan untuk mencari menang-menang untuk para konsesi, pengguna dan juga kerajaan. Alhamdulillah perundingan ini dah secara prinsip dah dapat. Sekarang ini sedang muktamadkan secara detail ataupun perincian detail itu dengan pihak syarikat konsesi dan sebagainya. Ada beberapa konsesi ataupun lebuh raya insya-Allah akan dapat kita, kalau tidak sekurang-kurangnya dikekalkan kadar yang sekarang ini, kalau tidak pun yang dapat diberikan diskaun sebagaimana kita lakukan dengan PLUS. Ya, Datuk Seri, digambarkan kritiknya adalah untuk mencapai 100 hari ini SST surat setuju terima itu disegerakan. Tidakkah dengan menyegerakan SST ini kita kompromis akan menjejaskan keselamatan dan juga piawaian kualiti kerja yang dilaksanakan? Ianya tidak sebenarnya. Disebabkan bila dalam tender proses, maknanya design itu dah ada. Design mesti mematuhi segala standard, garis panduan yang kita tetapkan tanpa orang kata mengorbankan dari segi sudut keselamatan, dari segi sudut kualiti. Yang dipercepatkan ialah proses. Kalau dulu tender proses mungkin mengambil masa 6 bulan. Kita lihat bagaimana kita dapat ringkaskan supaya dalam 3 bulan itu proses itu dapat. Yang akan ditender ialah projek yang desainnya dah ready. Yang mana tak ada masalah dari segi tapak dan sebagainya. Yang itu dapat diselesaikan. Yang itu memang kita beri jaminan bahawa kita tidak akan kompromis dari segi keselamatan, kualiti projek itu sendiri. Ya. Selepas digambarkan prestasi penuh itu, kita dilanda musibah banjir yang besar dan kerosakan terhadap infrastruktur juga besar. Telah digambarkan laporan tentang jumlah kosnya. Apa perkembangannya sehingga ke hari ini? Dan dalam konteks belanjawannya, bagaimana kita menampung keperluan baik pulih yang sebesar itu? Apa yang kita kena pasti ialah pertama sekali mengenal pasti apakah kerosakan yang berlaku sama ada kepada jalan kita, jambatan, bangunan awam. Yang ini kita dah kena pasti. Yang kedua ialah dari segi kerosakan cerun.
Cerun saja keseluruhan di Malaysia ini lebih kurang 500 lebih cerun yang runtuh ataupun terjejas. Ada yang begitu kritikal. Kalau tidak dilaksanakan pembaikannya baik pulih segera, ianya boleh mendatangkan lebih besar lagi kerosakan. Sebab itu apa yang kita lakukan ialah yang telah kita bincangkan dengan Kementerian Kewangan ialah untuk menggunakan peruntukan sedia ada dulu. Apakah peruntukan yang sedia ada di peringkat kementerian, dan kita kena pasti yang betul-betul kritikal dilaksanakan dulu. Sebab di bawah kementerian kita memang untuk jalan, untuk cerun memang sudah ada syarikat konsesi yang telah dilantik, yang telah dipersetujui dulu. Dan kita berikan arahan kerja kepada mereka untuk laksanakan kerja-kerja kritikal ini. Termasuk kalau jalan yang terputus, cerun yang runtuh, jambatan yang hanyut dan sebagainya. Untuk itu saja kita dah peruntukkan lebih kurang hampir 56 juta untuk jalan, untuk jambatan dan juga tiang-tiang elektrik yang terjejas. Manakala untuk cerun kita dah peruntukkan hampir 130 juta. Tapi keseluruhan kalau kita gabungkan kedua-duanya, kita memerlukan hampir 700 lebih juta untuk jalan persekutuan saja. Ini tidak termasuk jalan negeri yang bawah bidang kuasa negeri. Kita memerlukan lebih kurang 700 lebih juta. Dan alhamdulillah sekarang ni arahan kerja yang telah kita laksanakan, yang telah kita berikan pada syarikat konsesi sedang berjalan dengan rancak sekali. Malahan ada yang dah siap kerja-kerja sementara yang tidak melibatkan konsesi. Mungkin misal kata jambatan, kita buatkan Bailey Bridge. Bailey Bridge ini melibatkan JKR Malaysia, JKR negeri dan juga JKR daerah bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia. Beberapa Bailey Bridge sudah pun kita pasang. Mana yang terputus hubungan langsung dulu, alhamdulillah beberapa tempat dah pun siap. Dah ada jalan Bailey Bridge yang dah siap. Manakala jalan ada yang dah siap, dah dibuka sepenuhnya, ada yang masih dalam proses pembinaan. Bergantung dengan berapa besar kerosakan yang terlibat. Yang ni sedang ongoing, dan insya-Allah di peringkat kementerian kita akan melaksanakan program untuk kita jelajah balik. Kita akan melihat untuk memantau semua pekerjaan ini, dan diharapkan kita dapat siapkan secepat yang mungkinlah untuk memudahkan perhubungan di antara kawasan, pergerakan manusia dan juga pergerakan perkhidmatan. Datuk Seri menyebut soal Bailey Bridge ini solusi yang kekal atau sementara? Ini sementara. Sebab Bailey Bridge memang kita pun dah minta, sebab setiap daerah ada satu bekalan Bailey Bridge. Tapi kita sedar bahawa cabaran kita pada masa akan datang ialah iklim yang berubah dengan cuaca yang makin ekstrim. Hujan, angin makin kuat, air, sungai, limpahan sungai makin deras dan sebagainya. Kemungkinan berlaku bencana, kerosakan jambatan dan sebagainya akan berlaku. Sebab itu kita dah minta peruntukan tambahan sebenarnya dengan MOF, dan MOF sudah pun meluluskan. Dan Bailey Bridge ini ialah supaya bila berlaku saja kita boleh pasang sesegera yang boleh. Supaya perhubungan ini tidak akan terputus. Sebab perhubungan ini penting. Bukan saja untuk pergerakan manusia, tapi bantuan keselamatan itu nanti. Nak menyampaikan bekalan, bantuan kecemasan pada mereka yang terjejas. Kita memerlukan supaya jalan kita tidak akan terputus. Datuk Seri juga menjelaskan tadi soal cerun. Ada kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini, sejumlah 1,400 lebih cerun di seluruh Malaysia dipantau, dan sebilangannya sekitar 200 adalah berada dalam keadaan kritikal. Datuk Seri juga menyebut tadi soal cerun diakibatkan oleh banjir serta hujan yang lebat, maka ia menjadi lebih geruh, lebih getir. Apa jaminan keselamatan untuk cerun-cerun yang ada dalam keadaan kritikal itu? Dan sementara Datuk Seri juga menyebut bahawa iklim sudah berubah. Apa persiapan jangka panjangnya untuk memastikan cerun kita ini semua ditadbir dengan baik? Untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan kepada cerun yang kritikal, 1,000 lebih yang kritikal yang kita kena pasti melalui JKR, ianya memerlukan peruntukan yang besar. Dan kita sedar bahawa di negara kita pun dari segi peruntukan ianya agak mencabar. Sebab setiap kementerian memerlukan peruntukan. Apatah lagi dalam keadaan COVID sekarang ni. Kementerian keutamaan diberikan untuk kita tangani masalah COVID. Dan berlakunya bencana juga peruntukan. Dan apakah langkah yang patut kita lakukan? Sebab itu dah dibentukkan apa yang dikatakan jawatan kuasa di peringkat KASA dan di peringkat kami. Saya selaku juga Menteri Kluster Infra, kita akan berbincang dengan KASA
untuk melihat satu aliran sungai itu sendiri. Kena dilihat apakah perancangan masa panjang untuk kita pastikan kita akan dapat memastikan aliran air itu tidak akan menjejaskan infra yang sedia ada. Cerun-cerun yang kritikal kita kena membuat langkah pencegahan, sebab pencegahan lebih baik daripada mengubat. Maknanya the corrective measure ini lebih mahal daripada kita membuat pencegahan. Sebab itu kita sedang merangka dan melihat apakah pendekatan. Kalau tiada peruntukan daripada Kementerian Kewangan itu sendiri tak cukup, mungkin kita nak melihat bagaimana kita nak libatkan pihak swasta untuk melabur terlebih dahulu, dan bagaimana pula kita akan membiayai peruntukan tersebut melalui sama ada syarikat konsesi maupun melalui secara terbuka kepada pihak-pihak lain yang berminat untuk melabur dalam bidang ini. Datuk Seri, akibat daripada COVID ini juga memberikan tekanan kepada input pembinaan dan timbul kegusaran bahawa hartanah akan meningkat disebabkan oleh kos pembinaan yang semakin meningkat. KKR, Kementerian Kerja Raya, telah pun membincangkan dengan Kementerian Keuangan soal elemen-elemen kos ini. Apa hasil daripada perundingan itu dan apakah strateginya untuk memastikan tidak ada peningkatan kos yang mendadak dalam konteks sektor pembinaan ini? Memang menjadi cabaran dalam sektor pembinaan sebenarnya. Bila berlaku COVID, bila kita diisytiharkan PKP, dan bila PKP dibuka balik, sudah pasti ianya memberi cabaran. Pertama sekali dari segi kos material. Mengapa kos material naik? Sebab kilang-kilang ataupun kuari-kuari tidak dibuka. Tidak boleh. Dan bila dia buka, sudah pasti permintaan yang mendadak ini menyebabkan permintaan lebih daripada bekalan. Ini menyebabkan kadar harga barang naik. Dan ini fenomena global, bukan saja di Malaysia. Bila ini berlaku, ianya menjejaskan kontraktor-kontraktor yang telah pun memberi tawaran berdasarkan harga sebelum COVID. Harga mereka lebih murah, dan bila kenaikan, ini sudah pasti menjejaskan pelaksanaan kontrak itu sendiri. Sebab itu apa yang kita perkenalkan salah satunya ialah melalui VOP, Variation of Prices, ataupun perubahan kadar harga mengikut kadar semasa, bergantung dengan setiap material itu. Yang diluluskan dulu hanya 17 pada tahun 2021. Ianya sehingga Disember 2021. Sekarang ni di-extend ke Jun 2022. Tapi hanya 4 segmen perkara-perkara yang material yang diluluskan. Dan kita sudah pun merayu, dan MOF mengatakan bahawa mereka akan mempertimbangkan untuk memperluaskan pertama sekali dari segi bahan-bahan yang boleh dimasukkan dalam kategori untuk perubahan harga. Dan kita minta lanjutan supaya ianya boleh dilanjutkan pada Disember tahun ini. Dengan ini diharapkan ianya kita dapat menyiapkan projek yang telah pun diserahkan pada kontraktor. Sebab pada kita kalau ianya tidak dilanjutkan ataupun kita tidak menyediakan kemudahan sebegini rupa, kontraktor tidak akan dapat menyiapkan projek. Dan kos untuk menyiapkan projek yang telah ditamatkan ataupun diserah balik oleh kontraktor lebih mahal daripada kalau kita tidak sediakan VOP. Sebab itu VOP adalah jalan yang terbaik. Sebab bagi kita yang penting ialah projek itu dapat disiapkan untuk kemudahan rakyat kita. Itu fokus kita sekarang ini. Tapi dari segi secara umum prinsipnya, memang keseluruhan sektor pembinaan ini akan berlaku kenaikan. Termasuklah harga rumah dan sebagainya. Sebab naturally kos ini sedang naik dan harga tentu akhirnya akan naik juga. Tapi bagaimana kita nak mengawal ialah dengan kita membantu para kontraktor supaya dengan itu harga itu dapat dikekalkan pada yang sedia ada. Tapi sudah pasti ada kos yang ditanggung oleh kerajaan dengan boleh dikatakan bantuan ataupun subsidi yang kita sediakan pada para kontraktor. Bagi kita yang penting ialah projek itu mesti siap, sebab kesiapan projek itu adalah untuk kemudahan pada rakyat kita kembali. Soal elemen kos adalah satu tekanan. Satu lagi tekanan yang juga datang bersekali dengan pasca pandemik ini adalah buruh, tenaga kerja untuk sektor ini. Kelihatannya kita bergulat, berebut ingin mendapat tenaga buruh asing untuk sektor ini. Sehingga ke peringkat ini, apakah kita sudah menemui solusinya untuk meredakan tekanan buruh bagi sektor pembinaan? Di peringkat Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Sumber Manusia, apa yang dilakukan ialah memperkenalkan recalibration. Maknanya ada di kalangan pekerja-pekerja asing yang berada di Malaysia ini, sama ada mereka tinggal lebih tempoh sebab tak boleh balik,
dan tidak boleh renew pasport. Ada yang kita sedar yang illegal sebab tak tahu status kenegaraan mereka. Dan dengan rekalibrasi ini mereka boleh dikatakan mesti mendaftar melalui majikan, dan dengan kelulusan itu nanti mereka akan diberi permit kerja. Kita anggarkan dimaklumkan bahawa yang telah memohon dan insya-Allah akan diluluskan lebih kurang 100 lebih ribu. Dengan adanya itu boleh diagih-agihkan pada semua sektor yang berada dalam negara kita. Yang kedua ialah di peringkat Kementerian Sumber juga bersama dengan KDN sudah berunding dengan Indonesia dan juga Bangladesh untuk membuka balik dan membenarkan pekerja-pekerja mereka datang balik. Itu salah satu untuk menampung kekurangan para pekerja. Tapi memang di peringkat sektor pembinaan, kekurangan tenaga kerja terutamanya di peringkat pekerja asing ini memang agak kritikal sekarang ini. Sebab itu kos pekerja sekarang ini naik sebab jumlah pekerja yang tak cukup. Tapi pada masa yang sama, apa yang kita nak tekan kepada sektor pembinaan ialah mereka kena pergi kepada automation. Menggunakan teknologi baru supaya kebergantungan kepada pekerja asing terutamanya yang melibatkan 3D ini, kerja-kerja yang difficult, yang dangerous, yang dirty ini, kita akan dapat kurangkan sebab kita sudah pun menggunakan automation, mesin dan sebagainya, menggunakan kaedah-kaedah teknologi baru. Dan pada masa sama kita kena galakkan pekerja-pekerja Malaysia itu sendiri terlibat dalam sektor pembinaan. Sebab itu kalau kita beralih menggunakan IBS misalnya, jadi kita kuranglah kerja-kerja yang kotor, yang dangerous itu sebab ianya lebih menggunakan teknologi di mana mesin digunakan, jadi tenaga kerja tak ramai dan ini akan dapat membantu sektor pembinaan. Dan yang lebih penting juga saya kira kita kena melihat dari segi daya tariknya, bagaimana kita nak tarik pekerja-pekerja Malaysia itu dalam sektor pembinaan ialah kita kena lihat juga struktur gajinya. Adakah kita dapat meningkatkan gaji dan akhirnya akan menarik lebih ramai pekerja Malaysia itu sendiri terlibat dalam sektor pembinaan. Itu yang kita melihat dari segi pendekatan kita nanti, dan kita sedang berinteraksi dengan para pemain industri sektor pembinaan supaya kita melihat keseluruhan struktur ini dan akhirnya kebergantungan pada pekerja asing dapat kita kurangkan. Dan lebih utama lagi kalau kita menggunakan sistem yang baru, IBS dengan BIM dan sebagainya, bahan-bahan buangan daripada sektor pembinaan dapat kita kurangkan. Maknanya sektor pembinaan akan jadi lebih bersih, lebih selamat dan lebih berkualiti. Bukan saja untuk pekerja tapi keseluruhan environment sektor pembinaan itu sendiri, dan pembinaan yang lebih berkualiti untuk akhirnya kepada rakyat kita. Itu yang kita sasarkan. Datuk Seri, ini memerlukan sentuhan jangka panjang. Apakah penjelasan yang ada dalam NCP 2030 misalnya untuk kita melihat pemodenan automasi ini? Secara ringkasnya, Datuk Seri. Ianya memang termasuk dalam National Construction Policy, Digitalization, IR 4.0, kaedah menggunakan pre-approved plan, building information modeling. Ini adalah semua yang termaktub yang kita buat jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. InsyaAllah kita harapkan akan dapat tercapai dan akhirnya Malaysia akan lebih kompetitif dalam sektor pembinaan untuk kita explore keseluruhan dunia, bukan saja di Malaysia. InsyaAllah, mudah-mudahan Datuk Seri akan kembali untuk melihat dalam sektor kementerian ini secara lebih mendalam nanti bersama Wan Syariah. Terima kasih Datuk Seri dan terima kasih kepada penonton inklusif. Kita jumpa lagi nanti insyaAllah. Assalamualaikum. Salam muhibah.